Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiriz zaman ubbadun juhal wa qurra'un fasaqah. Akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil. Yang ni, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Syekh Fahmi memilih tajuk ahli ibadat yang jahil jadi banyak, ulama yang fasik jadi ramai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi akan ada di akhir zaman, dekat dengan kiamat, antara tanda dekat dengan kiamat, ramai ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Hari ini dahlah yang buat ibadat tu tak ramai dah tuan. Yang buat ibadat sudahlah tak ramai. Daripada 10 orang Islam di Indonesia, 8 tak semayang. La ilaha illallah. Tuan-tuan, situasi dan keadaan kita umat Islam akhir zaman ni 2019, 1440 ni, tak payah tengok mereka lah. Memang confirm lah teruk dia mereka. Tak payah tengok Jepun lah. Jepun 0.berapa% je Islam, 99% Islam. Ni di Malaysia ni 10 orang Islam, 8 tak semayang. Hadis Nabi sebut ni, ubadun juhal, ahli ibadat yang jahil ni, nak urai macam mana? Ahli ibadat apa ya Rasulullah? Semayang pun tak, bukan ahli ibadat. Tak dan fi ibadat, semayang pun tak. Tak boleh nak masuk hadis ni, tak boleh nak urai. Hak Nabi sebut ni, mereka semayang tapi jahil. Ya Rasulullah, zaman kami ni bukan semayang, semayang pun tak. Nak sebut ahli ibadat jahil macam mana ni zaman ni? Maksudnya saya nak beritahu teruk daripada apa Nabi sebut. Situasi kita ni lagi teruk daripada apa Nabi sebut. Nabi nak sebut dekat dengan kiamat nanti hampa akan tengok orang-orang rajin ibadat tapi jahil. Kita pun kata ya Rasulullah, rajin ibadat macam mana? 10, 8 tak semayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksudnya tuan-tuan, hak dua ni daripada ni lah ni. Hak 8 ni tentu dah tak semayang. Tak boleh nak kata jahil tak jahil, tak semayang terus. Hadis yang Nabi sebut ni, ahli ibadat yang jahil, mana? Hak dua ni, berapa nak ambil? Berapa nak ambil? Kita katalah 100, boleh pecah sikit. 80 tak semayang, tinggal 20. Hak semayang. 20 ni Nabi kata, dekat dengan kiamat, ramai hak jahil. Buat ibadat tapi jahil. Tak tahu kata tak sah. Belasan tahun nak semayang, tak tahu kata tak sah. Kalau main sini tengok ambil semayang, cermatlah sebab sini orang mengaji. Tapi singgah enggak? Kan? Singgahlah RNR ke apa ke mana. Kan kita cari kesalahan orang duk tulis, angkat gambar, rakam. Satu lagi kejahilan dijumpai. Benarlah apa yang Nabi sebut angkat gambar. Kan kita perhati manusia, kita tengok, kita baca hadis, kita tengok dia basuh kaki. Dengan rupa tu tuan-tuan kita tahu bukan 30-an, bukan 40-an, 60-an. Ambil semayang duduk tak sah lagi. Tapi tiap-tiap hari pergi masjid. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa puluh tahun dah duduk semayang. Dengan ayat semayang basuh kaki cuih ke depannya. Ataupun dia angkat kaki dia, dia buka paip dia. Dia pergilah kena bawah ni. Berapa banyak tempat tak kena tu. Ni kaki ni bukan tangan. Ni kaki dia tu. Dia angkat, paip dia turun tu. Terpati tengok. Tak kena. Dengan mata biasa tengok pun tak kena dah. Tengok. Kesian. Umur 50 lebih. Umur 60 lebih. Ni hak 20 orang lagi ni. Hak tadi ni hak saya sebut tu. Ubadun juhal. Ahli-ahli ibadah yang jahil. Nombor 2, saya nak peringat diri saya dan kita semua. Ni hak duk ikut tarikat-tarikat yang tak ada guru ni. Ataupun yang duk ikut ajaran-ajaran sesat ni.
Dia ajaran sesat yang paling banyak saya tengok di Malaysia ni. Nak kenal sesat senang je. Kali pertama kita ikut tak nampak lagi, minggu kedua ikut tak nampak lagi, sesat tak mana, lepas bulan ketiga, lepas bulan keempat, kelima, tok guru tersebut, Allah SWT sayang kita semua, maka semua yang main majlis ni tak payah semayang. Tu je, tu mukadimah tu. Ni saya, tuan-tuan ingat saya buat contoh kan ni? Ni hak saya jumpa ni. Dia mesti banyak kumpulan ajaran sesat yang saya jumpa, ending dia mesti tak payah semayang. Hati-hati. Sebelum tu apa? Sebelum tu jumpa Rasulullah, satgi bau wangi ni Nabi mai, satgi dia. Oh, duk tengah-tengah cakap ni Nabi masuk. Ni bahaya ni, bahaya. Yang nak timbang tu apa dia? Ilmu. Rupa-rupanya tok guru hak sesat tu 3-4 tahun dah tak pi semayang Jumaat. Semayang fardu dia semayang. Ada tuan, ajaran sesat B hak saya pernah jumpa. Semayang fardu tak tinggal, tak tinggal. Lepas berapa tahun depa duk ikut, rupanya ustaz Jumaat tak pernah pi. Dia senang Nombor 2, banyak hak jenis ajaran sesat ni, antara aktiviti mereka yang besar yang mereka buat ialah apa dia? Impun duit nak bagi hak dekat kepala sesat-sesat dia. Tak kira lah dengan sorban ke jubah ke apa ke, kan? Tengok muka pun tahu dah. Kan? Hak nu impun duit, hak ni cari duit, hak ni pi berhutang tang nu, yang ni pi berhutang. Tuan-tuan sampai berhutang. Hak tok guru kepala nombor 1 ni, dia wajibkan 150 orang hak ikut dia ni mesti pi jumpa setiap ahli keluarga, pak menakan, mak menakan, nak menakan, sepupu, semua pi jumpa, kena ambil duit walaupun RM1 dan kena berhutang. Ada ajaran sesat C. Saya jumpa. Tuan-tuan, hamba Allah hak ikut ni, semua keturunannya dia pi untuk berhutang. Semua duit tu buat pergi kat tok guru sesat ni. Nombor 3, yang paling banyak tuan-tuan, juga yang banyak berlaku di Malaysia ajaran sesat, ialah dia suruh, dia arahkan tinggal ahli keluarga masing-masing pergi duduk sama-sama mereka, duduk satu taman, satu tempat, satu kampung. Tinggal mak, tinggal ayah, tinggal adik-beradik. Hak ni berlaku. Ajaran sesat D. Yang saya jumpa sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Arahan daripada tok guru ni, putus silaturahim, putus keluarga. Dia tak sebutlah putus silaturahim. Dia kata kita nak sampai kepada Allah ni. Tu ayat setan ni. Kena reti tuan, kena reti. Akhirnya 150 orang tu semua piduk setempat dan tak jumpa dah keluarga selepas 5 tahun, lepas 7 tahun, selepas 8 tahun. Tak jumpa dah. Laku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sangat menyedih. Hak ni cukup sedih, hak ni cukup sedih. Lepas tinggal, lepas tukar terus, berhenti kerja, tukar nombor telefon, tukar alamat apa semua, lepas piduk sama-sama lepas. Ubadun duhal wa qurra'un fasaqah, akan ramai, akan ada di akhir zaman ahli ibadat yang jahil, ulama yang fasik. Ulama yang fasik ni ulama yang jahat. Ulama yang jahat ni tuan-tuan, dia tak jahil. Sebab tu Nabi sebut ulama. Hak ni hak nombor 2 ni, dia tak jahil, memang alim. Tapi fasik. Macam mana ustaz? Ni akhir zaman ni, kami ni nak ikut siapa? Kan? Ni alhamdulillah tuan-tuan, tempat pengajian ni menghimpunkan para ulama yang benar, insya-Allah. Cukup lah. Hak tu lah. Ikut hak paling ramai lah ni. Dan ulama yang benar ini ialah ulama yang apabila kita bersama dengan dia sentiasa mengingatkan kita kepada Allah. Ulama yang benar ni ialah ulama yang apabila kita mengaji kat dia bertambah ibadah kita. Ulama yang benar Rabbani ini ialah apabila kita belajar dekat dia maka bertambah baik akhlak kita.
maka itu ulama Rabbani, ulama yang benar. Lawan kepada ulama fasaqah tadi, yang fasik tadi. Hadis yang terakhir untuk malam ni, hadis ke-22. Yang terakhir malam ni, tak dan saya tak dan ke hadis 26 tu, tak dan. Dan 22 saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidi 'ala al-jamri. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku satu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Hak ni cukup masyhur ni hadis ni. Dan terlalu banyak dah dihuraikan. Maksud dia, kata para ulama, ni saya ambil ulama hurai. Ulama kata akhir zaman ni satu orang Muslim yang sejati, yang nak amal Islam keseluruhan dalam kehidupan dia. Dia nak amal Islam dari sudut dia bercakap, dia nak amal Islam dari sudut dia berpakaian, dia nak amal Islam dari sudut rumah tangga dia, dia nak amal Islam dari sudut menamakan ahli keluarga dia, dia nak mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan dia. Susah. Sebab apa? Sebab berbeza dengan semua orang di keliling dia. Bukan sahaja beza, orang pandang serong pula kat dia. Maka satu orang mukmin sejati, bila dia nak amal Islam, Nabi buat perumpamaan, metafora, susah dia nak beramal dengan Islam seperti mana susahnya menggenggam bara api. Susah dia nak beramal dengan seluruh Islam seperti mana mencabarnya dia bila dia nak genggam bara api. Pasal apa mencabar? Pasal keliling semua tak suka bila setiap sudut kehidupan dia nak buat cara Islam. Bila dia nak berpakaian dengan Islam, nak ajak anak-anak dia hidup dengan Islam, nak amalkan Islam dari sudut kehidupan, tak boleh dan sukar. Sebab apa? Sebab keliling dia dikuasai oleh suasana yang tidak mengamalkan Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti takat tu dulu. Hadis yang ke-22. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang, hadis yang ke-23. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah. Manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah pada kami ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karena dapat sama-sama mendengar pesan daripada Fadil Ustaz Wadi